Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak mengumumkanlah satu program solidariti bersama Palestin, anjuran kerajaan negeri pada 12 November 2023 di perkarangan Stadium Darul Aman pukul 8 kemuncaknya malam, tapi program itu bermula pada pagi. Malamnya kita akan mengumpulkan derma-derma untuk disumbangkan kepada Palestin dan solat hajat lah malam tu. Saya nak jemput seluruh rakyat negeri Kedah untuk hadir beramai-ramai pada 12 hari bulan November bermula pagi. Ada macam-macam acara lagi. Puncaknya pada sebelah malam. Ada ucapan dan juga penyerahan sumbangan oleh anak-anak syarikat kerajaan negeri. Yang kita sasarkan tidak kurang daripada 500,000 juta lah untuk kutipan pada program itu. Pengarahnya Yang Berhormat Ustaz Azam mengurusi. Kalau ada soalan apa boleh tanya dia. Yang kedua, saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada penganut agama Hindu di seluruh negeri Kedah. Kerajaan negeri ada peruntukan, tahun lepas kita ada peruntukan 160,000. Tahun ini kurang sikit, 100,000 untuk 6.7% rakyat Kedah yang beragama Hindu. Ada 6.7%. 100,000 tu kita bagi hamper di semua dun yang saya buat gimmick penyerahan tadi. 1,200 hamper. Tahun lepas kita bagi ampau. Ada ampau. Tahun ni tak ada ampau, bagi kuih sajalah. Pertambahan, ditambahkan jumlah penerima. Yang ketiga ialah tentang satu komplain yang panas di pasaran sekarang ni, iaitu dikatakan kadar pelancong yang merosot di Langkawi. Saya rasa ramai yang akan tanya soalan tu, termasuk Puan Roslinda Hashim kita lah. Pasal mereka saja nak cari benda-benda panas kan. Dah 2 minggu sejuk ke Kedah. 2 minggu tu pasal kita tak ada mesyuarat esko. Ada mesyuarat raja-raja, ada mesyuarat, ada kerusuh di kalangan pegawai. Jadi kita skip 2 minggu. Kali pertama dalam sejarah sejak saya jadi MB ni, skip 2 minggu. Untuk sesi sebelum pilihan raya, kita hanya skip 3 kali saja dalam tempoh 3 tahun. 3 minggu saja tak ada mesyuarat esko. Sejarah lah, itu sejarah. Ini pasal kita ada kekangan dari segi mesyuarat majlis raja-raja dan juga kursus di kalangan pegawai-pegawai. Maka kita terpaksa skip 2 minggu lah. Ada satu naratif yang cuba dibawa dan usaha berterusan lah untuk memberi gambaran yang salah tentang Langkawi. Kononnya orang dah tak datang dah ke Langkawi. Dimulakan oleh Menteri Pelancongan sendiri yang menjawab di Parlimen, kononnya ada gangguan ataupun halangan-halangan kepada pelancong tak boleh pakai seluar pendek. Sebenarnya perkara itu tak pernah berbangkit dan saya sudah periksa dengan semua agensi. Tak pernah ada siapa larang siapa pun daripada, khususnya pelancong bukan Islam lah, daripada pakai seluar pendek di Langkawi. Tak pernah berbangkit, tiba-tiba dibangkitkan. Satu yang sangat luar biasa lah oleh Yang Berhormat Menteri Pelancongan. Satu kempen negatif, bad publicity kepada Langkawi oleh Menteri Pelancongan sendiri. Saya harap perkara ini dapat perhatian lah. Kalau Menteri pun beri publicity negatif kepada destinasi pelancongan, saya harap Menteri itu dapat ditukar ke agensi lain lah, kementerian lain. Timbalan Menteri, pegawai-pegawai agensi patut memberi publicity yang positif kepada destinasi pelancongan di seluruh negara. Barulah sektor pelancongan akan berkembang. Saya dipahamkan pendapatan kerajaan persekutuan daripada pelancongan khusus di Langkawi melibatkan pendapatan antara 3-4 bilion untuk negara.
dan sebarang persepsi ataupun publicity negatif akan menyusut pendapatan dalam sektor pelancongan kepada negara. Ini bukan kerugian kepada Kedah tahu. Kerugian kepada negara. Yang kedua ialah naratif ataupun persepsi menyusutnya pelancong datang ke Langkawi. Sebelum pandemik, Langkawi ini 60% pelancong masuk ke Langkawi adalah pelancong international, luar negara. 40% pelancong domestik. Di kalangan pelancong domestik, mereka hanya berbelanja sekitar RM300, tetapi pelancong international berbelanja RM900 hingga RM1,000 purata di Langkawi. Jadi sebarang kekurangan kemasukan pelancong international akan membawa kekurangan kepada pendapatan dalam sektor pelancongan. Dulu kita ada direct flight daripada Qatar Airways 7 kali seminggu. Sekarang ni direct flight itu belum berjalan. Qatar Airways dia ada 121 destinasi. Bawa daripada 121 destinasi masuk ke Langkawi sehari sekali. 7 kali seminggu. Sekarang penerbangan itu belum dimulakan. Telah diusahakan untuk bermula kemasukan pelancong international ni sejak zaman pandemik. Qatar Airways mula-mula datang jumpa saya untuk buat bubble tourism. Mereka yang cadangkan. Sampai sekarang belum dapat dilaksanakan. Saya harap perkara ini dapat diambil perhatian oleh pihak kerajaan persekutuan. Kita ada Air Asia daripada Langkawi direct ke Guangzhou, China. Dulu kemasukan pelancong China paling ramai ke Langkawi. Sekarang ini belum dapat dijalankan. Perbelanjaan pelancong di Langkawi saya sebutkan tadi, domestik belanja taklah mahal sangat. Kebanyakannya beli pinggan mangkuk lah. No? Kalau yang belilah, kalau tak beli coklat. Yang international belanja besar, dia duduk di hotel 4-5 bintang lah. Pelancong domestik ni dia duduk 3 bintang ke bawah. Ada juga 5 bintang pun ramai juga. Tapi kebanyakan. Jadi pendapatan sektor pelancongan akan terjejas sekiranya kemasukan ke Langkawi itu makin berkurang. Dan yang mengendalikan pembangunan Langkawi, mereka juga ada unit untuk penggalakan pelancongan, mereka pun akan ambil tindakan. Setakat Oktober 2023 ini, kemasukan 2.2 juta daripada sasaran kita 3.2 juta untuk 2023, sasaran yang diletakkan oleh LADA. Untuk tahun 2022, sasaran 2.5 tapi kita cecah 2.6. Walaupun sasaran bukanlah sasaran rendah, tapi selepas pandemik, daripada pemulihan pandemik, melebihi sasaran. Tahun ini jauh lagi sikit, baru 2.2 daripada kita letak sasaran lebih sikit. Tetapi kajian mendapati oleh kerana tahun lepas orang dah datang ke Langkawi, tahun ni dia nak cop pasport. Dekat dia tak tahu nak pergi Langkawi kan? No? Ada pergi Krabi, cop pasport. Kos antara kedua destinasi ni taklah begitu beza jauh. Cuma suasananya mungkin berlain. Tapi keadaan Langkawi dengan Krabi itu lebih kurang saja. Cuma tu kena international lah kan? No? Luar negara pula. Bahasa tahun lepas dia pindah Langkawi. Bukan kerana kita orang cuba beri gambaran mahal. Saya rasa di Langkawi harga sama aja macam tahun lepas. Macam tahun hari tu pun. Adalah cerita pasal siakap tu kan. No? Itu pun satu kes saja. Daripada 2.6 juta orang masuk. Satu kes saja. Tapi digambarkan seolah-olah makanan di Langkawi itu mahal. Saya rasa benda ni patut perbetulkanlah. Kerajaan negeri setakat ni belum ada terima sebarang aduan daripada pengusaha-pengusaha tentang kemerosotan ni. Pengusaha tak komplain pun, saya tak tahu, yang komplain ni wartawan je.
wartawan buat berita. Cerita kata kereta sewa nak kena lelong apa nama bungkus makan restoran nak bungkus. Kereta sewa di Langkawi memang macam tu. Masa sebelum pandemik kemasukan sampai 3.9 juta. Jadi tak pergi Langkawi tapi guna nama Langkawi. Program-program ikonik macam tu lah. Kena masuklah ke Langkawi. Bab ferry, Datuk Saleh dah jumpa dengan konsortium ferry, Jabatan Laut, semua agensi-agensi yang terbabit dalam industri ferry, pengangkutan ferry. Mereka telah buat satu aku janji dalam pertemuan dengan Kementerian Pengangkutan untuk minimum 5 trip daripada Kuala Kedah, 5 trip daripada Kuala Perlis. Dan mereka jalankan 5 trip. Cuma waktu perjalanan tu mungkin berubah-ubah berdasarkan pasang surut air laut. Tapi 5 trip tu ada. Jadi kalau semua tu dah berjalan seperti biasa, saya rasa tak ada masalah apalah yang timbul. Hanya persepsi saja ditimbulkan. Tahun lepas pun ada sekali cerita ni dibangkitkan. Tahun lepas. Mereka kata orang tak pergi Langkawi, berpusu-pusu orang pergi Thailand. Pasal mereka nak tolong Thailand memajukan sektor pelancongan Thailand. Tapi orang Malaysia buat kerja tu. Wartawan pun jangan carry semua kot. No? Memberi gambaran yang salah. Mesej yang salah kepada pembangunan sektor pelancongan. Langkawi masih seperti biasa. Ada pembangunan, ada tempat-tempat menarik yang baru. Boleh datanglah ke Langkawi. Saya pelawarlah rakyat Malaysia yang belum ke Langkawi tahun ini, bolehlah memilih Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda dan keluarga. Itu saja untuk hari ini. Oh, isu benih padi. Saya dapat laporan daripada Esko Pertanian tadi. Pemeriksaan beliau di agensi Kementerian Jabatan Pertanian Negeri. Jabatan Pertanian Negeri memaklumkan bahawa kuota benih yang diberi kepada syarikat-syarikat yang dapat hak untuk menyediakan benih subsidi itu telah diberikan dengan sempurna. Hanya syarikat-syarikat tersebutlah tak jual dengan harga subsidi. Dia jual mahal. Itu timbul masalah benih. Ada jual sampai RM70, RM60, RM50, harga subsidi RM38. Kan lah? 40 lebih. Tapi ada jual sampai RM50, RM60 kan lah. Itu hal-hal yang bersabit dalam petak Kementerian MAF panggil. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ini tanggungjawab mereka lah. Saya pun tak mau campur lebih-lebih sangat. Lagi mereka kata saya cakap banyak. Saya habang mereka kartel. Inilah kartel. Kartel benih, kartel baja, kartel beras, kartel padi. Kartel ni pada atas sampai bawah. Dia tak boleh fight di tengah saja. Dia kena perang daripada atas sampai ke bawah. Itu saja, terima kasih. Ada soalan, sila. Tak ada soalan, nak pergi mesyuarat lain pula. Apa pakat dah Lina tanya ni? Yang menulis. Ada tak nampak macam ada unsur sabotaj nak burukkan Langkawi? Mungkin sebelum ni kita jangan ada sikit dengan persekutuan yang menyumbang kepada semua tu kan. Sebab sekarang, sampai sekarang pun CEO Lada belum dilantik kan. So mungkin ni merencatkan Ya. Saya tak maulah kata mereka sabotaj Kedah. Tapi mereka mensabotaj diri sendiri. Pasal sektor pelancongan ni, pendapatan dia pergi kepada federal. Kedah ni tumpang jual nasi, tumpang jual apa? Coklat gitu je. Lain tu hotel bayar apa? Cukai-cukai perniagaan semua bayar kepada federal. Kedah kutip cukai pintu je. Dengan jual benda-benda makan tu lah. Souvenir tu.
Jangan kata mereka sabotaj Kedah, mereka sabotaj diri sendiri. CEO Lada saya harap MOF segerakanlah pelantikan. CEO yang sedia ada tu ditukar ke custom. Berapa bulan dah, lama dah. Tak ganti lagi. Saya cek co-chairman saja. Tapi pelantikan, urusan-urusan semua MOF. Saya harap MOF ambil tindakan segeralah. Bulan 2. Lah bulan 11 lah. Tusi, apa dalam isu benih padi ni, Tusi, memang rakyat Kedah memang sangat kesian lah, Tusi. Banyak kali. Ya. Sampai bila Datuk Seri tak mau terlalu bersuara sebab dia tak orang tu. Adakah Saya bersuara dah dulu. Saya tak mau ulang lah. Saya dah cakap lah banyak kali lah. Kalau ulang ni, dia kata, saya tak kira orang kata saya ingat dia pekak pula. Saya ingat dia tak pekak kan. Dah cakap lah, ambil perhatian lah. Cakap banyak kali pun kata hang duk ulang benda yang sama saja, tindakan tak ambil. Depa duk bantai kerajaan negeri lah pasal sawah padi tu ada di Kedah. Depa tak tahu bidang kuasa tu orang lain. Bidang kuasa Kementerian Pertanian lah. Kalau saya yang boleh bagi kota benih tu, berselerak lah benih tu. Ikutlah menang lah. Kita ada benih. Benih ni mesti diberi kepada syarikat yang ada petak benang untuk tanam padi benih. Jangan bagi syarikat kelang yang tak ada petak padi benih. Dia terpaksa pergi cari orang untuk tanam padi benih. Kalau orang tu tak buat, dan dia kena susun. Sebab musim penanaman di Kedah, di Kerian, di Selangor, di Kelantan tak sama. Dia kena susun petak padi benih tu sesuai dengan musim penanaman tiap-tiap kawasan padi ni. Dia pergi bagi kota kat Kelang beras. Dia bukan ada petak benang. Padi benih mesti dihasil di petak benang. Dia kena ada benang dia untuk buat petak benih. Kalau dia ada kota, dia mesti ada petak benang. Kalau hang tak ada petak benang, hang tak boleh dapat kota padi benih. Tapi padi benih diberi kepada Mada 27%. Lagi 63% kepada syarikat lain yang tak ada petak benang. Lagu mana mengurus itu? Saya cakap lama dah ni. 3 tahun dah. Tapi dia tak mau dengar. Susah lah. Pengurusi Mada dengan pengurusi beradaan pun dah cakap Ya. kerajaan kaji balik. Daripada dia kerajaan lah ni. Kerajaan tu duduk di tangan mereka. Mereka lah urusan tu. Mereka nak serah kat siapa? Baru tahu kan. Cakap pandai sangat. Nak kena buat kerja, kelupuk mata. Kerajaan apa hang jadi kerajaan lah. Dan bidang kuasa tu berada di dalam tu. Dulu Mada ni, pengurusi dia menteri besar. Saya ingat zaman Datuk Najib ke zaman siapa? Dipindah akta ni untuk diberi kepada siapa yang dilantik oleh kerajaan persekutuan. Dan pengurusi Mada ni perlu kelulusan ataupun perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Jangan daripada Perdana Menteri. Dicadangkanlah Dr. Ismail Saleh. Saya harap dia dapat melaksanakan tugas dengan baiklah. Nak settle isu benih ni. Walaupun benih bukan di bawah Mada. Benih di bawah Kementerian Pertanian. LPP ada. Macam-macam lagi lah ada agensi. Harap mereka dapat bincang dan atok dengan elok. Datuk Seri, balik pada Langkawi, ada tak usaha... Balik pada Langkawi naik ferry ya. Ada tak usaha daripada kerajaan negeri untuk duduk semeja dengan Kementerian Pelancongan? Duduk semeja. Ya, untuk... Bad publicity kepada Langkawi. Oleh pihak kementerian. Baik Timbalan Menteri ke, ahli parlimen mereka ke. Kenapa begitu iri hati dengan Langkawi? Buat cerita yang bukan-bukan kan? Tak ada kebaikan sama sekali. Mainlah Langkawi, tengok sendiri. Bila saya cakap dengan tu, dia kata, alah, saya tak nak cakap tu macam, kan? Lepas tu orang kata dia mabuk, dia kata, apa salah saya bukan Islam. Susahlah jawab macam tu. Pergi mabuk seorang-seorang dalam bilik, tak apalah. Mabuk di khaliat ramai, mana boleh. Betul tak, Amoy? Betul ya? Lu duk angguk-angguk apa? Tengok dia duk angguk-angguk apa? Mengantuk lah. Nak tanya isu terakhir pasal apa ni. Semalam ahli parlimen ketiga yang menyatakan sokongan LPN yang menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa dia tu? Gomsak. So mungkin apa sebenarnya yang berlaku dalam PN? Sebelum ni Saya fikir isu utama yang dibangkitkan ialah ketiadaan peruntukan untuk berkhidmat lah.
di kawasan masing-masing. Itu saja. Mungkin itu cara mereka untuk menjerut ahli-ahli parlimen daripada pembangkang untuk menyatakan sokongan. Ada kan teknik tu kan? Potong ayak, potong api, potong ubat, bom hospital. Ini semua nak bagi rakyat Gaza mengalah. Itu saja. Strategi yang sama lah. Kan saya sebut keras sangat kot. Tapi itulah cara dia. Menjerut. Menjerut supaya mengalah. Dan adalah 3 orang yang mengalah tu. Dijerut oleh strategi yang sama lah. Bagi mereka kurus lapak-lapak. Tak tahan. Tidak dari benda ni satu yang membimbangkan dari 1, 2, 3. Tidak tak benda ni membimbangkan. Saya dalam PN untuk hadapi pilihan raya, tapi untuk ketahanan diri, saya bersama dengan PAS dilatih untuk tahan, mengukuhkan keimanan. Kena pasak betul-betul. Apabila kita menjadi seorang wakil rakyat, menjadi seorang yang mengambil amanah daripada orang ramai, kita punya tahap kesabaran, ketahanan fizikal dan mental kena kuat. Tidak boleh ada apa-apa kepentingan lain yang selain pada itu. Dengan diri, tengok tak boleh. Lepas tu nak pilih wakil rakyat pun kena pilih betul-betul. Nak pilih orang jadi calon, kena tapih betul-betul. Tahan tak tahan dia ni. Macam nak tekanan-tekanan yang dihadapi tu. Nak bocor ke tak bocor ke kan. Nak paling tadah, tidak berpaling tadah. Saya rasa dalam satu sudut yang lain, pilihan raya adalah peperangan, tetapi gunakan pensel. Dalam peperangan strategi itu ada. Tangkap seorang tentera, cabut kuku, seksa dia, buah ayak dalam mulut, buah papan, pijak dalam perut. Jangan Jepun buat. Dia bocor habis rahsia sebab tak tahan. Wakil rakyat kena ada ketahanan tu lah. Kerana orang yang mula-mula ditangkap lah wakil rakyat ni lah. Saya rasa semua wakil rakyat PAS ditapis sampai ke tahap itu. Parti lain saya tak tahu. Tak ada dengar lah khabar macam tu. Saya serah kepada ketahanan jiwa masing-masing. Kalau ahli-ahli parlimen yang bersikap seperti itu, penggan depan dia tak ada nama lah. Takkan nak pilih lagi orang macam tu. Jadi dipikir singkat lah, fikir singkat. Yalah, ya. Macam saya sebutkan tadi, akan ada cubaan-cubaan, dogaan-dogaan, cabaran-cabaran, dicekek sehingga lapar. Kena tahan lah, dicabut kuku, kena tahan. Kena sabar. Tengok Rambo. Kena jadi Rambo. Ada sepanjang hayat, ada sepanjang zaman ada broker politik. Dia kerja tu, dia nak kekalkan bos dia berkuasa. Dia buat kerja beli ya. Saya biasa hadapi tu tahun 2008. Saya melepasinya tanpa sebarang bayaran. Saya jaga walaupun tahan ahli-ahli PKR masa tu saya jaga. Lompat 2, tinggal 3. 3 tu saya pegang lah. Dengan menanam ciri-ciri keimanan. Kena ada perjuangan tu. Yang tak lompat tu Tan Chokang, Lim Soni, DAP seorang. Yang seorang lagi tu dia letak jawatan, letak semua, dia pergi duduk India 2 bulan. Balik buat pelihara kecil. Itu semua proses broker politik buat kerja. Dan saya hadapinya dengan tenang, kerjaan tak terbalik. Saya ada pengalaman tu. Dan saya tahu siapa jadi broker tu. Saya harap di akhirat besok broker ni akan dapat balasan setimpal dengan dosa yang sedang dilakukan. Terima kasih.